Kembali dalam cerita, sepanjang tahun 2020 pastinya banyak cerita, banyak perkara yang meninggalkan kesan terhadap masyarakat dan juga penduduk Malaysia umumnya. Mungkin perkara-perkara besar yang masih lagi terjadi ketika ini, kita boleh bercakap berkaitan dengan keadaan dan juga situasi pandemik COVID-19. Kita boleh bercakap bagaimana ketika itu kita berdepan dengan pertama kali dalam suasana Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP yang bermula pada awal bulan 3 dan kemudiannya ada juga isu-isu berkaitan dengan politik keadaan semasa sebelum itu, dan pastinya ini banyak memberikan kesan dan juga bagaimana kita mengorak dan juga mencatatkan sesuatu dalam bentuk berita dan juga liputan. Jadi wartawan di Esok Awal ni sebenarnya dia ada task dan ada tugas masing-masing. Jadi mana-mana yang fokusnya terhadap isu-isu berkenaan, dia akan rangkumkan untuk imbasan 2020. Jadi hari ini saya bersama dengan Fauzi Suhaimi. Kalau cerita berkaitan dengan zoo, berkaitan dengan flora dan fauna, Hasimi expertnya ataupun orang yang biasa membuat berita selain daripada politik. Ya, jadi pilihan editor adalah Hasimi. Okey. Tapi kalau Fauzi ceritanya lain sebab ada dua skop utama yang Fauzi bawakan sepanjang tahun 2020 untuk diceritakan di hujung-hujung tahun ini. Ya. Betul tu. Apa fokusnya? Antaranya adalah berkaitan dengan keadaan COVID Malaysia dan apakah pengiktirafan yang Malaysia peroleh sepanjang Malaysia berdepan dengan situasi COVID-19 dan ada jangkaan, ada pengiktirafan ataupun kejayaan yang Malaysia peroleh hasil daripada kerjasama semua pihak, bukan sahaja petugas barisan hadapan. Sudah pastinya Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Hisham, orang pertama yang kita nobatkan sebagai hero dalam menjadi hero pertama untuk menentang musuh tidak nampak COVID-19. Tapi di sebalik itu ada lagi pihak-pihak lain yang turut berada di belakang, bukan sahaja kerajaan, malah persatuan bukan kerajaan ataupun NGO, petugas barisan hadapan, kita sendiri sebagai media yang dikatakan orang yang berada di barisan hadapan untuk membuat liputan berkenaan dengan situasi semasa COVID-19, dan tidak lain juga ada pihak-pihak lain seperti individu, korporat yang menyediakan, contohnya PPE yang kita tengok sebelum ni. Tapi sebelum kita pergi secara detail lagi, Ehsan, tentang apakah imbasan, kita tengok pada awal situasi COVID-19 yang melanda, itu gelombang pertama COVID-19. Ini yang saya nak tanya kepada Fauzi terlebih dahulu sebelum kita kongsikan apa yang Fauzi nyatakan tadi. 2020 banyak liputan yang Fauzi dah buat, tak terkira lah liputan apa pun, termasuk proses story dekat office kan. Betul. Ini belum yang pergi keluar sebab pergerakan kita juga terbatas sepanjang PKP ni. Apa yang memberi kesan dan juga yang meninggalkan banyak perkara kepada Fauzi sepanjang membuat liputan berkenaan? Paling yang saya ingat adalah adalah sudah pastinya adalah berkaitan dengan COVID juga. Sebab di sini di Esok Awal ni dia dibahagikan kepada red zone, kepada pekerja hanya di pejabat, dan saya berpeluang untuk menyertai kumpulan yang berada di red zone yang boleh akses keluar untuk membuat liputan secara langsung. Dan kesan yang paling saya ingat ataupun pengalaman yang paling tidak akan lupa adalah peluang untuk membuat liputan di sebuah hospital swasta iaitu KPJ, yang membenarkan kita melihat sendiri bagaimana proses untuk kita mengesan ataupun melihat keadaan virus itu sendiri, sampel-sampel yang diambil, bagaimana prosesnya untuk kita uji setiap virus itu, dan kita nak tengok dari segi jenis apakah virus itu yang cukup memberi kesan yang sangat mendalam kepada saya, mungkin juga kepada rakan-rakan lain yang turut menerima pengalaman sama, khususnya pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan yang belum pernah kita ada pengalaman sebelum itu. Okey, sebelum saya nak pergi kepada PKPD yang tidak pernah kita alami ataupun ada pengalaman berkaitan dengan Perintah Kawalan Pergerakan itu, saya nak jelaskan ataupun nak kongsi tentang bagaimana liputan yang mengambil masa kira-kira hampir 3 jam saya berada di KPJ, melihat sendiri proses bagaimana sampel COVID itu sampai, bagaimana bentuknya disimpan dalam keadaan suhu yang bagaimana, dan siapakah yang boleh berada di satu bilik itu yang duduk bersama-sama dengan virus itu sendiri. Kalau kita tengok, sudah pasti pada ketika itu saya
kena memakai PPE ya. lengkap dari segi dari bawah sampai ke atas, dan malangnya sayangnya saya lupa nak ambil gambar sebab adalah privacy untuk syarikat hospital itu sendiri untuk tidak membenarkan kita membawa telefon. Jadi hanya rakaman yang dibenarkan adalah proses untuk kita uh, analisis setiap sampel-sampel virus itu. Ya. Sehingga kita dapat kesan setiap orang ini adalah positif COVID-19 ataupun tidak. Itu yang kadang-kadang ada momen-momen sebagai wartawan ni kita tak sempat nak rakamkan. Betul. Kan. Tapi kalau di FB ataupun di Instagram Fauzi, banyak perkara-perkara itu yang telah pun direkodkan. Betul lah, Itu sudah bukan apa, sebenarnya kadang-kadang kita nak tengok balik apa perkara yang pernah kita buat. Betul. Dan selebihnya pastinya banyak lagi perkara selain daripada yang Fauzi ceritakan, itu antaranya lah. Dan selepas itu perjalanan ini agak panjang untuk kita berdepan dengan situasi pandemik COVID-19. Setiap hari ada sahaja kan liputan. Ada sahaja liputan. Dan yang kedua paling terkesan adalah PKPD, di mana yang antara yang terawal adalah di Johor. Okey. Yang tu kita di KL tidak dapat peluang untuk membuat liputan bagaimana PKPD dilaksanakan. Dan itu kalau pada pengalaman saya tidak pernah membuat liputan seperti itu. Dan yang kedua, yang seterusnya adalah PKPD di KL, di Lembah Kelang, sepertinya di Menara One City. Itu antara yang terawal kerajaan melaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan bagi mengekang penularan COVID-19. Dan dari situ kita melihat, begini cara untuk kerajaan lakukan pencegahan awal bagi mengekang COVID itu. Kalau kita tengok PKPD ni memang ketat, Ihsan. Ya. Memang kalau secara fizikalnya kita boleh tengok dawai duri yang mengelilingi bangunan itu, tetapi setiap 24 jam memang ada pihak berkuasa, polis, tentera, rela dan macam-macam lagi yang berganda bahu membuat kawalan supaya tidak ada pihak yang cuba masuk ataupun cuba keluar daripada kawasan itu, bagi memastikan selagi saringan COVID di kawasan PKPD belum selesai, tidak benar untuk keluar, sebab untuk elak daripada virus itu terus menular ke tempat-tempat lain. Ya. Itu antaranya. Kita untuk waktu ini, selain daripada kita berdepan dengan pandemik COVID-19, Fauzi juga menyenaraikan perkara-perkara penting yang berlaku sepanjang COVID-19 kan, menerusi imbasan yang belum lagi keluar, tapi Betul. ada senarainya. Kalau Fauzi boleh kongsikan. Okey, kalau antara Malaysia di kacamata antarabangsa yang kita lebih lihat secara khusus adalah dari segi bagaimana Malaysia mengawal ataupun mengatasi ataupun berdepan dengan cabaran COVID ini adalah dari segi pengiktirafan yang dunia bagi kepada Malaysia adalah salah satu adalah Malaysia adalah 5 negara terbaik dunia yang berjaya mengawal COVID-19. Kita boleh tengok dari segi gelombang kedua, iaitu kluster paling terbesar kalau saya ingat, kluster tabligh. Alright. Dia merebak satu Malaysia. Dia bermula hanya di Masjid Seri Petaling disebabkan perhimpunan tabligh itu, dan dia merebak ke satu Malaysia, satu negara. Jadi bagaimana di sini orang menilai bagaimana jabatan atau Kementerian Kesihatan ataupun semua pihak berganding bahu untuk mengatasi kluster itu, dan akhirnya kluster itu diisytiharkan tamat selepas beberapa bulan selepas itu. Ya. Dan yang kedua adalah perintah pergerakan atau perintah kawalan pergerakan yang kita laksanakan, yang sebelum ini kita tak pernah dan kita tak jangkakan Malaysia akan lakukan lockdown. Kita duduk dekat rumah. Kita dan beberapa minggu kita shopping mall semua ditutup. Betul, ditutup dan semua operasi ekonomi. Dan pada awalnya kalau kita sebagai kita berpulang sebab kita di dalam sektor essential service, yang mana kita adalah kumpulan yang dibenarkan untuk bekerja. Tapi pada masa yang sama kita menyelamami perasaan orang. Betul, menyelami perasaan orang. Bagaimana penerimaan dia orang untuk duduk di rumah dalam keadaan yang kerja tak dapat, semua tu. Jadi itu semua pengalaman dan banyak lagi sebenarnya yang Fauzi senaraikan, tapi untuk imbasan kita dalam cerita ni itu saja waktu yang kita ada. Nanti nak saksikan memang kita akan keluarkan, terutamanya bukan saja menerusi TV, kita ada juga di laman web. Terima kasih Fauzi Suhami, seronok menjadi seorang wartawan. Walaupun besar peranan dan juga tanggungjawabnya, tetapi itulah yang kita bawa untuk semua penonton Astro Awani. Sekian dulu cerita untuk anda, terima kasih. Dan ini adalah pastinya menjelang kita nak ke tahun baru 2021, banyak cerita dan juga imbasan yang kita mahu ingat kembali, sama ada baik ataupun tidak, pastinya ia memberikan kesan yang mendalam dalam diri masyarakat rakyat Malaysia. Saya Ihsan Dahlia, Assalamualaikum, jumpa lagi.